Di tangan cikgu ni ada beberapa buah buku. Murid-murid tahu tak macam mana kita nak kena pasti buku-buku yang kita baca? Adakah buku ini buku fiksyen ataupun bukan fiksyen? Jika murid-murid ingin tahu selanjutnya, jom bersama dengan Cikgu Suryani. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk murid-murid mengisi e-nilam. Baik, perkara yang pertama, terlebih dahulu murid-murid akan klik link yang akan diberi dan terpaparlah seperti yang ada di skrin ini. Baiklah, untuk nama penuh, murid-murid isi nama penuh murid dengan huruf besar ya. Kemudian nombor telefon. Murid-murid kena masukkan nombor telefon ibu bapa. Untuk apa nombor telefon ni ya? Sebenarnya kalau murid-murid menang, murid-murid mendapat pembaca yang terbanyak, murid-murid akan menang. Jadi senanglah cikgu nak hubungi murid-murid. Kemudian kategori, murid-murid klik pada murid lah. Okay, kategori murid. Jangan klik pada guru dan kaki tangan. Kemudian tahun, kelas, kategori bacaan. Baik, untuk kategori bacaan ni sebenarnya cikgu lihat ya, ada beberapa kekeliruan apabila murid-murid mengisi untuk kategori ini. Tapi jangan risau, hari ini cikgu akan terangkan dengan lebih jelas lagi apakah kategori bacaan. Baik, kemudian bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lain-lain bahasa. Lain-lain bahasa ni termasuk bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab dan bahasa Jepun kalau murid-murid tahu. Tapi jangan lupa ya, klik pada lain-lain bahasa. Baik, kemudian tajuk bacaan. Tajuk bacaan ni tajuk buku lah yang murid-murid baca. Kemudian nama pengarang. Nama pengarang ni pun murid-murid kena cari pada buku tersebut. Nanti cikgu akan tunjuk ya. Kemudian jumlah muka surat. Murid-murid kena pastikan jumlah muka surat dalam buku yang murid-murid baca pun kena isi juga. Dan cikgu nak ingatkan kepada murid tahap 2 ya. Minimum untuk murid-murid tahap 2 baca ialah 20 muka surat. Janganlah baca buku adik awak yang tahun 1 tu yang ada 12 muka surat, yang 8 muka surat kan. Tak sesuai lah untuk tahap pemikiran awak. Baik, samalah untuk tahun 5, tahun 4 pun sama ya. Awak dikenakan baca buku yang sekurang-kurangnya 20 muka surat. Baik, seterusnya aktiviti pengayaan. Baiklah, aktiviti pengayaan ni terdapat rumusan, komen, bercerita, lakonan, melukis dan lain-lain. Rumusan ni semua murid wajib untuk menulis rumusan. Dan sekiranya murid-murid nak bercerita pada ahli keluarga, murid-murid boleh tandakan kat situ juga. Baik, boleh ya? Bercerita ni maksudnya kita boleh bercerita sharing kelas lah. Okay, apa yang kita baca tadi kepada orang lain, sama ada adik keluarga ataupun rakan, kepada guru. Tapi sekarang sekolah tutup kan, so tak boleh lah kat rumah saja kan. Baik, kemudian tarikh laksana. Ya, tarikh laksana ni maksudnya tarikh yang murid-murid membuat aktiviti pengayaan ni lah, membuat e-nilam ni. Bukan tarikh mula baca ya. Tarikh laksana maksudnya tarikh murid-murid dah habis baca buku dan menjalankan aktiviti pengayaan ni. Baik, seterusnya ialah rumusan. Rumusan ni cikgu pasti ramai murid-murid yang tertanya, macam mana cara nak buat rumusan kan? Jangan risau, cikgu akan bantu murid-murid. Teruskan bersama dengan cikgu ya. Sekarang cikgu akan jelaskan kategori bacaan secara lebih jelas lagi. Baik, kategori bacaan kita yang pertama ialah buku fiksyen, buku bukan fiksyen. Baik, mari kita lihat dulu apakah contoh buku fiksyen. Baik, sebelum tu cikgu nak tanya murid-murid, siapa tahu buku fiksyen tu apa? Ya, buku fiksyen ialah buku cerita, buku yang direka. Buku cerita dongeng yang ceritanya itu direka oleh pengarang semata-mata. Seperti buku yang cikgu tunjukkan di sini, iaitu Periuk Bubur Ajaib. Kemudian buku Pinocchio, buku Helang dan Pemburu dan banyak lagi buku-buku cerita yang lain. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula buku bukan fiksyen. Buku bukan fiksyen ini ialah buku yang mempunyai maklumat
ataupun buku yang berfakta. Okey. Baik, contohnya Memoir 15 Tokoh Falsafah Sains. Kemudian kita ada Ensiklopedia Geografi, buku tentang panduan keselamatan kebakaran di rumah dan tentang gunung berapi ya. Tajuknya Gunung Meletus. Ini adalah contoh-contoh buku yang berfakta, buku yang ada maklumat. Ianya adalah buku yang benarlah. Maksudnya tidak direka oleh pengarang semata-mata ya. Seterusnya kita akan lihat pula kategori bacaan bukan buku dan bahan digital. Baik, untuk bahan bukan buku, kita ada majalah seperti majalah Kuntum, Dewan Pelajar, komik sains. Komik yang berilmiah dikira boleh dijadikan sebagai bahan bukan buku dan boleh dicatat maklumat dalam e-nilam. Seterusnya kita ada brosur. Sekiranya murid-murid membaca brosur ataupun flyers, flyers juga boleh. Kemudian surat khabar. Kita ada banyak surat khabar seperti utusan Malaysia, Sinar Harian, Berita Harian, The Star. Semua tu murid-murid boleh baca dan isikan maklumat dalam e-nilam. Seterusnya kita lihat bahan digital pula. Ya murid-murid, bahan digital ni merangkumi bahan yang kita baca daripada internet. Walaupun ianya daripada sebuah buku, tapi kita akan klasifikasikan sebagai bahan digital. Contohnya kalau murid-murid baca daripada, kalau murid-murid pergi ke link Perpustakaan Negara, kita boleh pinjam buku dan baca buku. Jadi buku itu dikira sebagai bahan digital. Sama juga seperti kalau kita pergi ke Rak Maya Pusat Sumber Andromeda ataupun Rak Maya sekolah lain, buku-buku yang kita baca itu dikira bahan digital. Di sini cikgu tunjukkan sebuah buku yang cikgu ambil dari Pusat Sumber Andromeda. Sekarang cikgu nak kita bersama-sama cari maklumat yang diperlukan dalam e-nilam. Baiklah, pertama sekali cikgu nak tanya, apakah tajuk buku ini? Semua murid-murid dapat menjawabnya dengan betul kan? Tajuk atau judul buku ini ialah Misteri Bukit Bongkar. Sekarang, siapa pula pengarang buku ini? Kalau kita boleh lihat di sini, nama pengarangnya ada di bawah buku ini, iaitu Amir Hamzah Aziz. Baiklah, seterusnya kalau murid-murid lihat di depan ni ada stiker yang berwarna putih yang cikgu tampal di hadapan muka surat depan buku ini. Jadi, cuba murid-murid perhatikan pada nombor 899.233. Nombor apa? Sebenarnya murid-murid itu ialah nombor kategori jenis buku ini, iaitu buku fiksyen. Buku fiksyen ni ialah buku cerita. Buku cerita ini ialah buku yang bernombor 800. Macam ni lah, 899. Buku yang kategori 800 lebih ni ialah buku fiksyen. Selain daripada 800, itu adalah buku bukan fiksyen. Ada yang bertanya, cikgu yang sebelah tu, yang dalam bulatan tu nombor apa ya? Itu murid-murid jangan risau. Itu hanya kegunaan urusan pendaftaran buku ini untuk rujukan pusat sumber sahaja. Tetapi cikgu kenakan itu ialah nombor perolehan. Nombor perolehan ni murid-murid tak perlu masukkan dalam e-nilam ya. Hanya kategori buku fiksyen sahaja. Baik, contoh yang kedua, cikgu bawakan buku ini kepada untuk murid-murid. Apakah nama buku ini? Okey, tajuk buku ini ialah Tata Bahasa Dewan Bentuk Kata. Nama pengarang? Kita boleh lihat kat depan ni. Sebenarnya kat sini ramai pengarang ni. Safiah Karim, Farid Muhammad On, Hashim Haji Musa. Kita boleh pilih satu saja pun sudah mencukupi. Tak perlu tulis semua ya. Seterusnya, okey, kita lihat situ ada buku bukan fiksyen kerana
Nombornya ialah 499. Ianya bukan buku cerita lah. Kemudian, okey, itu ialah nombor perolehan. Jelas ya? Buku seterusnya cikgu nak tunjuk kat sini ialah buku bertajuk Wasiat untuk Anakku. Ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Buku ini cikgu ambil daripada rumah cikgu ya. Jadi tidak ada stiker yang warna putih di depan. Jadi bagaimana kita nak tahu buku ni buku fiksyen atau tidak? Jadi kita kena selak dalam buku seterusnya tu. Kena selak tengok muka surat seterusnya. Kita akan jumpa dengan muka surat yang macam ni. Jadi dekat sini kita akan perhatikan ada nombor sini. Itulah nombor 297 kan. Merupakan buku bukan fiksyen. Baiklah murid-murid, ini cikgu tunjukkan contoh komik. Ini komik sejarah. Komik ni bertajuk Suatu Kala Malin Kundang. Siapa nama pengarangnya? Sofia Ajwa? Bukan, itu nama anak cikgu. Sebab ini komik anak cikgu. Jadi kita tak nampak ada nama pengarang di depan muka surat ni. Jadi kita beliklah muka surat seterusnya. Bila dapat macam ni, kita kenalah perhatikan, baca betul-betul. Nampak pun nama pengarangnya, iaitu Khairul Izodus. Itulah nama pengarang. Baik, kemudian kita dapat lihat kat situ ada nombor pengkelasan ya. Komik fiksyen. Komik fiksyen. Sebab ia kategori 800 lebih kan. Seterusnya, komik juga. Sebab cikgu tahu awak semua memang suka baca komik kan. Tapi murid-murid kena ingat, murid-murid boleh membaca komik yang berilmiah, yang boleh memberikan pengajaran, yang boleh memberikan nasihat. Bukan komik yang melalaikan kita ya. Kalau lihat di sini, tajuk komik ialah Pada Suatu Hari. Nama pengarangnya kat bawah tu, Ja'a. Baik, tapi kategori apa ya buku ini? Samalah, kita selaklah sebelah dalam. Belik sebelah dalam tu. Tu nampak pun nama pengarang sama. Betul lah tu, penulis dan ilustrator Ja'a. Kemudian kita ada nombor kat situ, 741. Bermaksud itu adalah buku bukan fiksyen. Komik bukan fiksyen ya. Baiklah murid-murid, buku yang terakhir nak cikgu tunjuk di sini ialah tentang bintang dan planets. Seperti yang kita tahu, tajuknya ialah Stars and Planets. Tapi kita tak nampak ada pengarang kat depan. Tak semua buku letak nama pengarang kat depan ya murid-murid. Jadi murid-murid memang kena belik muka surat seterusnya. Dan akan lihat nama pengarangnya ialah Robin Carrot. Itu adalah nama pengarang. Baiklah, biasanya kalau buku daripada luar negara, dia tak akan tulis nombor buku fiksyen atau tidak. Jadi kita kena fikir sendiri. Adakah buku ini buku cerita? Tidak kan? Ini adalah buku bukan fiksyen sebab ianya adalah buku fakta atau bermaklumat. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak memberi beberapa tips untuk murid-murid membuat rumusan atau ulasan. Bila murid-murid nak buat ulasan tersebut, murid-murid boleh mengetengahkan nilai murni atau pengajaran yang ada dalam bahan yang murid-murid baca itu. Kemudian, ataupun murid-murid boleh ringkaskan cerita. Ringkasan cerita ini sangat pendek ya, tak perlu panjang-panjang. Dan yang ketiga ialah murid-murid boleh menyatakan isi-isi penting yang ada dalam bahan bacaan tersebut. Untuk seterusnya, mari kita lihat contoh yang cikgu akan berikan kepada murid-murid. Baiklah murid-murid, di sini cikgu berikan contoh rumusan atau ulasan untuk buku misteri Bukit Bongkah. Kita hendaklah bersatu hati dan bekerjasama dalam menyelesaikan satu masalah. Jangan pentingkan diri kerana sikap itu akan merugikan persahabatan kita. Ya, murid-murid, ini contoh ulasan yang cikgu masukkan nilai murni atau pengajaran yang boleh diperolehi daripada buku ini. Jelas? Ada murid-murid yang baca buku Tatabahasa Dewan Bentuk Kata, tapi murid-murid tak tahu macam mana nak membuat rumusan. Mudah saja ya murid-murid. Lihat apa yang cikgu nyatakan di sini.
Buku ini mengajar kita tentang imbuhan awalan, imbuhan apitan dan imbuhan akhiran. Diberi juga contoh ayat supaya kita lebih faham dengan jelas. Mudah kan? Rumusan yang terakhir untuk buku yang terakhir juga tentang Stars and Planets. Menceritakan tentang sistem solar seperti matahari, planet-planet serta asteroid. Ciri-ciri sistem solar dan bagaimana ianya terbentuk juga diceritakan dalam buku ini. Bagaimana murid-murid? Cikgu berharap murid-murid telah pun mendapat gambaran ya tentang membuat rumusan atau ulasan buku yang murid-murid baca. Baiklah murid-murid, cikgu sangat berharap agar penerangan cikgu tadi dapat membantu murid-murid untuk menjalankan aktiviti nilam di rumah. Dengan penerangan tadi, murid-murid sudah pun tahu cara untuk mengisi e-nilam dan juga cara nak kategorikan bahan bacaan yang telah murid-murid baca. Dan juga cikgu berharap supaya murid-murid dapat meneruskan aktiviti nilam ini di rumah. Dan seperti sesuai dengan singkatan nilam ini iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca. Murid-murid kena jadikan sebagai membaca ini nadi kepada murid-murid semua. Baiklah murid-murid, nampaknya cukup dulu perkongsian kita hari ini dan kita akan berjumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Dan jangan lupa teruskan membaca buku dan tingkatkan penguasaan bahasa kita. Bahasa jiwa bangsa. Terima kasih. Bye.